Pada malam ini saya akan kupas kedudukan solat sebagai seorang Islam dari segi filosofinya, dari segi falsafah dan hikmat solat ini. Bukan saya nak cakap dari segi hukum hakam, itu benar yang dah jelas. Tapi kita nak tengok dari segi signifikan solat itu sebagai seorang Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Tuan Nazir yang lama dan Tan Sri Nazir yang baru, bakal Timbalan Nazir, AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-Datuk, Datuk-Datuk Nasir Hantiri sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi kita ini. Sebelum saya lupa, saya dah cakap dah pada minggu lepas, pada akhir bulan lepas. Jadi Ustaz Zuhairi tanya saya mengundi di mana? Saya mengundi di Mekah, insya-Allah. Saya bertolak pada 18 bulan 19 mengundi. Saya dah tetapkan tarikh ke Mekah itu dah 3 bulan dulu. Cuma tarikh mengundi itu baru tahu 3 minggu lepas. Adalah hikmat di sebalik itu. Di luar, saya pun tak ramalkan akan ada pilihan raya sebab digembar-gemburkan dengan cuaca begitu gini, tapi nampaknya benda tu diketepikan. Hujan pun dah mula turun dengan lebatnya dah sejak minggu ni. Jadi ramalan tu betul lah. Bukan ramalan politik, ramalan cuaca tu betul. Cuma orang politik tak nak ikut. Pada malam ini saya akan kupas kedudukan solat sebagai seorang Islam dari segi filosofinya, dari segi falsafah dan hikmat solat ini. Bukan saya nak cakap dari segi hukum hakam, itu benar yang dah jelas. Tapi kita nak tengok dari segi signifikan solat itu sebagai seorang Islam. Tuan-tuan sekalian, banyak kewajipan-kewajipan dalam Islam. Tidak ada satu kewajipan yang mengatasi kewajipan salat. Yang lain-lain dianggap rankingnya bawah. Tapi nombor satu sekali ialah salat. Kewajipan. Tapi di dalam Islam yang nombor satu sekali akidah. Itu pegangan kita. Iman kita itu nombor satu. Sebab rukun iman 6 itu, beriman pada Allah itu nombor satu. Maka dalam Islam keseluruhannya, maka beriman dengan Allah itu nombor satu. Tapi rukun Islam ada 5. Nombor satu mengucap. Mengucap itu apabila kita beriman, otomatik kita kena mengucap. Tapi duty setelah kita mengucap dan setelah kita beriman, maka duty yang paling utama sekali ialah solat. Jadi solat itu begitu signifikan dan solat itu merupakan identiti bagi seseorang yang mengaku beriman. Kalau orang tu mengaku beriman tapi tak solat, sampai pada peringkat dikatakan orang yang mengaku beriman tak solat, mungkin dia telah memisahkan agama daripada kehidupan dia. Jadi kepentingan solat ini sehingga disebutkan pemberatannya atau penekanan yang diberikan oleh ulama dia sebagai tiang agama. Ada hadisnya, kunci syurga ada hadisnya, dan sebaik-sebaik amalan ialah solat. Dan perkara yang paling utama yang akan ditimbangkan pada hari kiamat pun solat. Bahkan tuan-tuan sekalian, amalan baik yang kita buat macam mana sekalipun, kalau orang tu tak solat, belum tentu akan diterima oleh Allah untuk diberi ganjaran atau tidak. Walaupun dia memenuhi rukun syarat kesemuanya. Sebab itu dikatakan salat itu sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa yang tinggal tiang agama, maknanya dia telah merosakkan agama. Bangunan yang tidak ada tiang runtuh. Sekarang ni orang kata bangunan tak ada tiang, tetap ada tiang, cuma dilindungi oleh dinding saja.
Sehingga doa-doa yang penting diwarisi para anbiya pun doa salat. Terutamanya doa Nabi Allah Ibrahim yang kita selalu baca itu. Dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang mendirikan salat dan juga kaum keluarga anak pinakku. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doaku ini. Itu doa Nabi Ibrahim. Begitu juga anaknya Ismail pun menggunakan pendekatan yang sama disebut wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surah Maryam ayat 25. Dia Nabi Ismail ini menyuruh keluarganya salat, memberi zakat, dan dia hamba Allah yang diredainya. Jadi status salat ni tuan-tuan sekalian tidak ada pertikaian apa-apa lagi dah. Sebab itu saya sendirilah, kalau saya berurusan apa juga dalam kehidupan saya, kalau saya berurusan dengan orang Islam lah, kalau saya tahu kata dia tu tak salat ataupun diragui salatnya, maka saya agak reluctant untuk berurusan dengan dia. Mungkin sekadar kita berkenalan dengan dia, setakat kita bertegur sapa dengan dia. Tapi nak buat apa-apa komitmen, nak buat perjanjian, kita nak bekerja dengan dia, atau kita nak buat kontrak dengan dia, atau nak bagi pinjaman dengan dia, saya agak keberatan lah kalau saya tahu orang berkenaan tak solat. Itu pendirian saya. Bukan masalah diskriminasi. Sebab kunci personality nak menilai seseorang itu Islam ialah solat. Jadi kalau dah solat dia tak tunai tapi dia mengakui Islam, Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, wasiat Luqman kepada anak dia, antara wasiat yang paling penting sekali ialah solat. Dia sebut begini. Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, hendaklah kamu dirikan semayang, wa'mur bil ma'ruf, dan kau hendaklah menyuruh kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan kau hendaklah menyuruh kepada yang mencegah perbuatan munkar, wasbir ala ma asabak, dan kau hendaklah banyak bersabar di atas segala apa yang menimpa engkau. Inna dzalika min azmil umur, dan pegangan-pegangan itu adalah antara pegangan yang paling penting. Apa pegangan penting? Cuba kita tengok. Sebab ini nasihat Luqman. Itu adalah pegangan-pegangan yang cukup kuat. Apa dia? Satu, solat. Yang kedua, suruh orang buat baik dan cegah perbuatan mungkar. Yang ketiganya, bersabar di atas segala perkara yang menimpa engkau. Itulah pegangan-pegangan yang cukup kuat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak nasihat anak-anak kita pun untuk membina jati diri dia, kita ikut fatwa Luqman ini. Saya menjadikan fatwa je tentang mendidik anak tu ada 7 atau 8 fatwa, tapi ini antaranya. Dia utamakan yang pertama salat. Yang keduanya, minta anak tu mempunyai nilai-nilai ke arah yang baik dan tak nak yang buruk. Dan yang ketiganya, dia hendaklah banyak bersabar di atas segala perkara yang menimpa dia. Dan itu dianggap pegangan yang cukup padu sebagai seorang Islam. Begitu juga Nabi Isa, waktu dia berada dalam buaian, sebab Nabi Isa ni boleh bercakap daripada kecil lagi. Dia sebut dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberi pesanan kepada aku untuk semayang dan menunaikan zakat selama mana aku hidup. Ini antara kepentingan tuan-tuan sekalian. Dan di Nabi kita sendiri, Tuhan sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Aku akan baca kepada kamu apa yang Tuhan telah wahyukan kepada aku daripada Al-Quran ini, iaitu dirikanlah semayang. Apa yang nak disebutkan dengan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan mesej utama dalam Islam ni selain daripada tauhid yang saya dah katakan berkali-kali dulu, menyembah Allah. Tapi tugas yang paling utama yang kita kena tunaikan ialah melakukan salat kepada Allah. Tetapi salat yang didahului dengan tauhid. Jangan orang tu tidak mendalami tauhid, tidak mendalami akidah, tetapi kalau dia salat, dibimbangi salat itu tak begitu padu. Sebab salat mesti dikuatkan dengan ilmu tauhid yang kuat. Kerana kekuatan salat itu dia berada di sebalik kekuatan tauhid yang kuat. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mu'minun yang panjang yang saya pernah baca minggu lepas pun,
Pada awal surah lagi dah. Dia jadikan salat itu antara ciri penting orang mukmin yang berjaya. Iaitu qad aflahal mu'minun, pasti berjayalah orang mukmin, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam semayangnya. Kemudian ayat yang terakhir pula, dalam ayat yang berkenaan, ayat yang ke-9 disebut lagi wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga semayangnya. Yang pertama tu maksudnya mereka serius tentang semayang. Semayang tidak dipermain-mainkan. Dia semayang dengan jiwa raganya sekali. Tentang kualiti semayang dari segi khusyuknya. Manakala yang akhir ini kualiti semayang dari segi rukun-rukun dan syarat-syarat semayang, salat. Saya pun tersasul-sasul. Sebab daripada dulu kita Ghalib bercakap, oh semayang. Tapi di akhir-akhir ini orang kenal pasti perkataan semayang tu tak berapa tepat. Sebab kaum-kaum lain pun sebut semayang. Kaum-kaum India pun sebut semayang. Bangsa-bangsa lain sebut semayang. Maka ulama telah bersependapat, kita gunakanlah solat. Begitu juga kita sebut, kita percaya kepada Tuhan. Tak berapa tepat segi tauhid. Kita kena sebut kita beriman kepada Allah. Tapi dalam rukun negara itu percaya kepada Tuhan itu sebab untuk mewakili semua bangsa. Jikalau dulu dalam terjemahan-terjemahan tafsir pun apabila Allah atau Rabb itu atau Lord itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Tapi sekarang ni dalam latest translation Al-Quran pun banyak tentang Rabbul Alamin diterjemahkan sebagai Lord of Universe ataupun Tuhan. Tetapi kalau dia gunakan Allah, tetap Allah. Itu sebab itu apabila heboh-heboh satu ketika dulu nak guna perkataan Allah itu dibolehkan atau tidak, bagi ulama yang strict pemahamannya tentang Islam, perkataan Allah itu khusus untuk orang Islam saja. Walaupun mereka cuba berjuang kononnya atas hak asasi manusia, mereka menggunakan hak asasi manusia. Mengapa kalimah itu tak boleh digunakan oleh orang lain? Tetapi tujuan udang di sebalik mie-nya ialah untuk mengkaburi orang-orang Islam tentang konsep Tuhan itu sendiri. Itu satu pendekatan yang paling penting. Bahkan tuan-tuan sekalian, orang yang lalai tentang solat ini ataupun solatnya tak menentu sehingga Tuhan sebutkan orang macam itu neraka wail. Kalau semayangnya dengan lalai ataupun dia tak semayang, neraka wail. Itu yang kita baca fawailul lil musallin. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang semayang. Siapa dia yang semayang? Allazina hum an salatihim sahun, yang mana dalam salat mereka penuh dengan lalai. Itu orang yang salat pun masih masuk neraka wail kalau salatnya lalai. Salat lalai ada dua makna. Yang pertama, lalai dia tak melakukan salat, atau yang kedua dia melakukan salat sambil lewa dengan tidak khusyuk sama sekali, bahkan khayal ke merata-rata. Saya pun berlaku selalu macam itu. Kadang ni rakaat ketiga ke rakaat keempat, baca tak baca lagi tahiyat. Yang pertama macam-macam cerita. Ini semua menentukan sejauh mana komitmen kita kepada salat, tuan-tuan sekalian. Walaupun salat itu begitu simple, tetapi kalau kita tidak menjiwainya dengan baik, kita hanya melakukan exercise vehicle. Kalau hadis sebut seperti patuk ayam. Sebab itu menjiwai salat itu lebih penting daripada kita menghayatinya secara praktikal lahiriah. Cakap betul-betul. Apa sebab? Sebab sekadar perbuatan lahir, orang boleh lakukan solat dengan berbagai-bagai bentuk. Boleh atas kursi macam saya tadi, boleh secara berbaring, boleh secara tidur, boleh mengikut keadaan kemampuan dia. Tetapi yang lebih pentingnya, elemen dalaman, elemen kejiwaan yang terlibat dalam solat itu, elemen kerohanian yang terlibat dalam solat itu, elemen sejauh mana tawajuhnya kepada Tuhan itu berlaku atau tidak, tanpa menghiraukan sangat bentuk-bentuk perbuatan lahir. Tetapi kita dalam pendekatan pengajian kita di banyak tempat, dia lebih mementingkan rokoknya betul tak betul, sujudnya betul tak betul, tahiyatnya betul tak betul, baca fatihahnya betul tak betul. Saya setuju itu betul. Tetapi pendekatan yang berbentuk kerohanian, sejauh mana orang yang solat itu menjiwai solatnya atau tidak, wallahu a'lam. Jadi dengan keadaan itu tak mustahil orang-orang yang kita nampak indah salatnya, cantik salatnya segi perbuatan, belum tentu jiwa dan mindanya betul-betul menuju ke arah salat. Saya sendiri pun macam itu terganggu. Jadi elemennya apa dia? Khusyuk.
Walaupun mazhab Imam Syafi'i tidak meletakkan khusyuk itu satu rukun, tetapi mengikut Al-Ghazali dalam kitab-kitab dia, semayang yang tak khusyuk ni sama seperti tak semayang. Dia tak meletakkan khusyuk itu sebagai rukun, sebab sukarnya nak mendatangkan khusyuk, sukarnya untuk mencapai khusyuk, maka lantas ulama tidak menjadikan dia sebagai rukun, walaupun dia elemen yang cukup penting, kerana kesukarannya, bukan kerana ketidakpentingannya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, menjiwai solat itu lebih penting daripada kita melakukan secara lahir itu. Sebab itu kalau kita dalam perjalanan, kita dalam jam, kita dalam penerbangan yang sukar kita lakukan secara rutin biasa, sukar kita lakukan seperti format-format biasa, masih diminta kita solat. Maka solat dalam keadaan begitu, banyaknya berlaku secara minda, secara hati, perbuatannya cukup-cukup minima. Ya tak? Sebab kita tidak buat banyak, kadang-kadang menghadap kiblat pun susah. Tapi solat tetap berlaku. Bermakna dalam konteks macam itu, perbuatan-perbuatan lahir tak boleh kita nak buat dengan sempurna, tapi dah masih diminta kita bersolat. Bermakna kepentingan solat itu ialah menjiwai solat itu, menghayati solat itu lebih utama daripada sekadar perbuatan-perbuatan lahir yang kita tidak menjiwai dia. Faham ya? Itulah tuan-tuan sekalian, dalam bab-bab begini, jangan kita pentingkan perbuatan lahir itu sangat. Kepentingan ini disebutkan dalam satu hadis sahih. Hadis ini hadis riwayat ke-55 periwayat hadis Abu Daud, Ibnu Majah, Muslim, Bukhari dan lain-lain, Tirmizi. Dia kata gini, "Bainal rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah." Allahu akbar. Perbandingan perbezaan antara seorang laki-laki, antara dia dengan syirik, antara dia dengan kufur, ialah tinggal salat. Itu pemisahnya. Kalau dah tak pernah salat ataupun tak salat sedangkan dia mengaku Islam, maka itu telah berlaku pemisahan. Dia sama ada dia kafir atau tidak kalau tak salat dengan sengaja. Itu tuan-tuan beratnya salat ini. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain. Itu yang tadi riwayat Ahmad, Muslim dan hadis yang 6 lagi. Lagi satu hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbezaan antara kita dengan mereka. Mereka itu orang kafir. Ialah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang tinggal salat dengan sengaja, dia kufur. Wal'ayazubillah, tuan-tuan sekalian. Tapi alhamdulillah sekarang kita nampak benda-benda begitu mungkin tak berlaku. Tapi kita tak tahulah. Benda ni kita tak tahu. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih juga. Sesiapa yang menjaga salatnya, sejemah. Man hafaza alaiha, siapa yang menjaga salatnya, maka dia salat itu menjadi cahaya kepada dia dan menjadi bukti kepada dia yang boleh melepaskan dia, yang menjadikan dia berjaya pada hari kiamat. Maknanya melepaskan dia daripada seksa neraka. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang tidak menjaga salat, maka tak adalah cahaya dalam hidupnya, maka tidak adalah bukti apa-apa yang boleh menunjuk pada dia, maka dia tidak akan berjaya. Maka pada hari kiamat, dia bersama dengan Qarun, dia bersama dengan Fir'aun, dia bersama dengan Haman, dan dia bersama dengan Abi bin Khalaf. Dihuraikan oleh hadis ini, ulama kata, hadis ini ditujukan, sesiapa yang terlalu sibuk tak semayang oleh hartanya, maka dia sama dengan Qarun. Qarun orang kuat Fir'aun. Dia kalau siapa yang terlalu sibuk dengan kerana pangkatnya, tak boleh nak semayang kerana jawatannya, dia bersama dengan Fir'aun. Hadis sahih. Sesiapa yang terlalu sibuk dengan kepimpinannya, dengan dia megang jawatan banyak, tak boleh dia semayang, dia bersama dengan Haman. Dan sesiapa yang terlalu sibuk dengan perniagaannya, dengan bisnesnya, sampai tak boleh nak semayang, maka dia bersama dengan Abi bin Khalaf. Ini semua makna macam kufur yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Apalagi suasananya. Disebutkan 3-4 penjuru bagi orang yang tak salat ini. Serius tuan-tuan sekalian. Saya ambil rekas-rekas saja. Jadi yang kerana itu, cukup-cukup penting kita memenuhi salat yang dikehendaki. Kita amat penting kita cuba memenuhi salat yang sepatutnya kita tunaikan. Disebutkan di sini bukan setakat kita baca dengan cantik, bukan setakat pergerakan kita yang cantik, anggota-anggota kita yang melaku dengan cantik. Tetapi jika semua perbuatan itu dilakukan dengan cantik,
tetapi kita tidak mentadabbur makna-makna dia atau falsafah di sebalik setiap perbuatan itu. Hati yang tak khusyuk, hati yang lalai waktu semayang itulah datang berbagai-bagai dalam fikiran kita. Maka itu bukan solat yang dikehendaki. Inilah tuan-tuan sekalian yang menjadi perkara yang rumit juga. Saya sendiri terasa rumit untuk menjiwai solat ini waktu kita solat. Supaya pikiran-pikiran yang terbawa-bawa berbagai-bagai itu jangan datang waktu kita solat. Kadang-kadang waktu kita biasa tak teringat. Tapi waktu solat itulah, kunci kereta letak kat mana. Jam aku tadi letak kat bilik air. Semua dia datang waktu itu. Itu semua gangguan-gangguan. Ada orang yang mengambil sikap gini. Solat itu bagus. Sebab jam dia yang dia terlupa bilik air pun dia teringat waktu solat. Dia kata baguslah solat dia tu. Rupanya itu bukan bagus sebenarnya. Sebab fikirannya telah dilalaikan oleh benda lain. Di luar daripada solat. Maka sebab itu, janganlah kita melakukan solat itu seperti patukkan ayam. Janganlah kita berpaling ke kanan ke kiri. Sebab itu solat yang diterima di segi Islam ialah solat yang kita berikan setiap pergerakan itu, kita memberi maknanya tersendiri. Disebut sini fasalatul maqbulah hiya allati ta'khudhu haqqaha min at-ta'ammul wal khusyah wa istihdar azmatil ma'bud jalla jalaluh. Bergaung sikit suaranya. Bergaung sikit. Boleh ya? Boleh. Jadi salat yang diterima ialah salat yang kita kena berikan setiap pergerakan yang kita buat. Setiap bacaan yang kita baca itu mempunyai makna dan kita hayati dengan baik. Misalnya kita baca Fatihah, kita cuba fahami setiap yang kita baca. Tak boleh secara word by word pun, secara general meaning. Waktu imam tu baca. Dengan penuh takut, dengan penuh hebah. Kita datangkan perasaan-perasaan kebesaran Allah waktu kita semayang. Terutamanya ketika kita rokok dan ketika kita sujud. So, disebutkan dalam satu hadis, aqrabu ma kana al-'abdu li rabbih wa huwa kana sajidan fa aktsaru du'a fihi. Detik yang paling rapat sekali seorang manusia dengan Tuhannya ialah waktu dia sujud. Mana dalam semayang lah. Maka banyakkanlah kamu doa waktu sujud. Sebab tu kita semayang hajat pun kita berdoa dalam sujud. Kita berbuat apa pun, kita dapat apa pun, kita guna sujud. Sebab sujud itu waktu yang paling detik, yang paling humble sekali antara kita dengan Allah. Dan bagi orang yang dah cedera macam saya ni, agak galat sangatlah tak boleh nak sujud di lantai. Memanglah. Sebab tu ada orang-orang yang sampai peringkat dia paksa juga walaupun dia tak boleh. Walaupun kadang-kadang rosak. Lutut tu rosak dia paksa juga sebab tak boleh. Tapi ada orang sampai pakai peringkat macam itu. Ada seorang di Masjid Al-Mu'minun. Sampai dia buat alat khas. Seat macam seat basikal tu. Belanjanya banyak juga. Untuk dia pastikan dia boleh solat. Supaya dia boleh sujud. Walaupun dia tak boleh duduk rapat seperti mana waktu kita dan tahiyat. Punya berusahanya. Sebab dia nak menjiwai sujud itu. Oh, saya kagum begitu. Kebetulan latar belakang dia, aku tak silap saya, dia kejuruteraan. Dia boleh buat dengan baik. Jadi dia pergi mana-mana, dia bawa alat tu. Punya usahanya. Sebab dia rasa kalau dia tak boleh sujud ni, dia rasa sesuatu yang amat cacat dalam salatnya. Bagi dia lah. Jadi dia telah berusaha gitu, memang saya salut kepada orang berkenaan. Maka dengan sebab itu, kalau kita nak tengok dari segi falsafah ini, apa matlamat utama waktu kita solat? Memang menyembah Allah. Tapi konten yang paling utama dalam menyembah Allah itu apa dia? Saya nak sebut ni. Tuhan sebut, Tuhan telah menjadikan kita dengan rupa paras yang cantik. Kemudian dia telah menjadikan kita di tempat allazi khalaqa fasawwa, dia telah menjadikan kita dengan cantik, dia mencantikkan tubuh badan. Wallazi qaddara fahada, dia telah menjadikan kita pula penentuan rezeki dan dia beri petunjuk. Tetapi tentang salat ini Tuhan sebut dalam surah Taha ayat 14. Wa aqimis salata li zikri. Hendaklah kamu dirikan sembahyang kerana kamu ingat kepada aku. Maknanya bagi orang yang tak pernah salat, tak pernah diingat Allah. Itu maknanya. Sebab mengingati Allah, kalau bukan waktu salat, tidak sepenting mengingati Allah waktu salat. Jadi dia kata dia ingat Allah walaupun dia tak salat. Tapi itu tak diterima ingat macam itu. Sebab kamu ingat pada Allah waktu bukan salat. Tapi pada masa yang sama kamu derhaka kepada Allah. Sebab kamu tak salat kepada dia. Faham tak?
Jangan duk main ayat-ayat yang pelik-pelik begitu. Mengingati Allah sini ialah ketika kamu salat. Jadi mengingati Allah di luar salat itu ranking kedua, ketiga, keempat. Memang kita kena ingat Allah sepanjang masa. Tapi utamakan mengingati Allah waktu salat itu mengatasi yang lain. Jadi kalau dia kata dia ingat Allah sepanjang masa pun di luar salat tapi dia tak pernah salat, maka mengingati yang lain itu tak lebih daripada, susahlah kita nak kata apa. Sebab yang dipentingkan sekali ialah dia mengingati Allah ketika salat. Wa aqimis salata li zikri. Hendaklah kamu dirikan salat itu kerana ingatkan aku. Nabi sebut dalam satu hadis yang paling popular, innama furidatis salatu wa umira bil hajj wa innama furidatis salatu, aku telah difardukan dengan salat dan diperintahkan dengan tunai haji, wa syi'arat bil manasik, dan aku juga diberikan berbagai-bagai syiar ibadat yang lain. Kesemua itu disebut li iqamati zikrillah taala. Kesemua itu untuk memastikan aku mengingati Allah. Jadi sebut sini difardukan salat, hadis Nabi ini. Diperintah kita menunaikan haji dan diberi berbagai-bagai syiar. Syiar ini apa juga ibadat yang kita buat, yang boleh kita tengok, terutamanya di tanah suci. Kita pergi ke Muzdalifah, kita tawaf, kita apa, semua tu syiar. Kesemua itu dia kata untuk kita mengingati Allah. Kalau tuan-tuan tengoklah, kalau tuan-tuan boleh nilai segala bentuk perbuatan yang kita buat di Mekah tu waktu haji lah, kesemuanya berbentuk mengingati Allah dengan berbagai-bagai wiridnya, dengan berbagai-bagai zikirnya, dengan berbagai-bagai cara, semuanya mengingati Allah. Waktu tawaf itu apa yang kita baca? Semua doa-doa yang cukup-cukup baik untuk mengingati Allah. Dan doa yang paling penting waktu di Padang Arafah, mengingati Allah. Jadi kalau orang yang tak melakukan ibadat, dia nak mengingati Allah dalam keadaan macam mana? Sebab ibadat itu satu formaliti yang telah digubal oleh Allah untuk kita mengingatinya secara yang berprinsip dan secara yang ada format dia. Maka dia letakkanlah berbagai-bagai bentuk solat. Solat sunat, solat fardu, solat tahajud, solat berbagai bentuk solat. Berpuluh-puluh jenis solat. Ya tak? Solat oleh sebab kepentingan dia itu sampai tidak ada masa yang boleh kita tinggal dia. Walaupun kita berada di ICU. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis sahih ni. Yang tadi hadis dari Abu Daud. Lagi satu ni hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nasa'i. Dia kata gini, intisari salat itu, innamas salatu tamaskunun wa du'aun wa tadarru'un wa tada'u yadaika fataqul Allahumma, Allahumma. Iaitu dia kata gini, sesungguhnya salat itu sesuatu yang menenangkan. Di dalam salat juga terdapat doa. Di dalam salat juga terdapat hati kita rasa humble. Walaupun di luar salat kadang-kadang kita rasa ego, kita rasa begitu. Tapi dalam salat kita letakkan diri kita ni hina seperti mana hina makhluk. Itu paling tinggi di depan Allah. Dan kita letakkan tangan kita waktu kita sujud itu. Kita kata Allahumma Allah. Kita sebutlah apa doa yang kita nak baca yang lain. Jadi kalau sesiapa yang tak buat begitu, Nabi kata, maka salatnya cacat. Faman lam yaf'al fahiya khaddaj. Siapa yang tak buat sampai peringkat macam tu, salatnya cacat. Dan dalam konteks inilah tuan-tuan sekalian, saya rasa salat saya pun banyak cacat. Kita boleh buat di segi rukun-rukun syarat sebab kita belajar dengan itu. Tapi nak mendatangkan unsur kerohanian, nak mendatangkan elemen-elemen yang murni dalam salat itu susah. Maka dengan sebab itulah saya masih berpendapat banyak salat saya itu masih cacat. Dan setiap kali apabila saya insaf begitu, saya berdoa minta Tuhan terimalah kecacatan itu dan kita bertobat supaya lain-lain kali kita perlu elokkan. Kita dah sangka kita dah solat daripada muda dah sampai ketua. Kita sangka begitu. Tapi kita tak nilai tengok sejauh mana solat kita tu cacat. Cacat dari segi mana? Cacat dari segi tidak menghayatinya dengan baik. Kalau tuan-tuan tengoklah, daripada kita ambil air sembahyang lagi pun dah ada falsafah. Apa makna kita basuh muka? Apa makna kita basuh tangan? Apa makna kita basuh telinga? Ya? Bukan perbuatan patut basuh. Banyak tempat lagi yang patut basuh. Tapi Tuhan letakkan anggota-anggota berkenaan yang patut dibasuh. Apa sebab? Ada dia punya keistimewaan dia. Macam muka. Anggota pertama apa sebab? Muka lah alat pendedahan yang paling utama dalam anggota kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut.
Yang terdedah kepada benda baik pun ada, terdedah kepada benda jahat pun ada. Di samping terdedah kepada debu dan sebagainya. Maka muka itu diutamakan basuh. Dengan doa-doa yang khusus. Lepas tu basuh tangan. Sebab setelah mata yang melihat, hidung yang bau, mulut yang merasai, maka tangan yang mencapai, maka tangan anggota yang kedua didahulukan. Jadi kita tengok falsafah di sebalik perbuatan-perbuatan ini, dan kalau kita apply makna itu kepada setiap kali kita membasuh anggota-anggota wuduk, maka ketika itu kita telah asbara al-ma' ala a'dha'il wuduk. Kita telah meratakan seluruh air dengan baik ke semua anggota wuduk, dan ikut hadis, sesiapa yang buat begitu maka dilepaskan daripada seksa neraka dengan senang. Banyak hadis yang sebut gitu. Jadi dengan kerana itu dia kata sini, perkara yang paling utama waktu kita nak mendirikan solat, di samping perbuatan-perbuatan lahir tadi, disebut oleh ulama ni, kita cuba membawa hati kita supaya berada dalam suasana yang kita nak bersolat. Ini pun satu masalah juga. Saya pun mengakui hal-hal ini payah nak berlaku. Maka di saat-saat akhir dalam kehidupan saya inilah, dalam sejak 3-4 tahun kemudian ini, saya cuba banyak bersolat di masjid seberapa boleh. Kalau saya ada di rumah ke 5 waktu sekali. Melainkan kalau saya keluar tak sempat nak balik. Sebab saya makan luar. Bila makan luar tu pergi waktu zuhur juga mahal. Sekarang terganggu. Malam insya-Allah telah berlaku. Maghrib, Aisyah, subuh. Di masjid. Sebab apabila kita dapat lakukan di masjid, dengan berjemaah pula, kita dapat tarik kualiti itu lebih banyak. Lebih padu daripada kita sembahyang berseorangan di rumah. Ya tak? Tapi kalau buat di rumah tu, rasa sangat macam lepas kewajipan je. Terasa sangat begitu. Tapi kalau buat di masjid, dengan bacaan iman yang menarik, yang kita pun tak terganggu apa-apa, rasa cukup-cukup kepuasannya ada. Sebab itu orang-orang yang telah menjadi iltizam di masjid dengan berjemaah, susah dia nak tinggal masjid. Itu saya cakap pada masa yang lalu. Seorang kenalan baik saya di kampung saya sekarang ni lah, ustaz. Umurnya 81. Dia pernah mengidap kecabaran yang teruk, tapi jalan pun agak terganggu, terketa badan dia. Terpaksa dipapah oleh anak dia ataupun orang yang masjid. Tapi dia nak pergi solat setiap waktu di masjid, terutamanya malam. Sehingga dia skip daripada buat dialisis sejak 5 tahun yang lepas. Dia kata kalau dia buat dialisis 3 kali seminggu, sekali buat 6 jam, 7 jam. Dia terpaksa korbankan solat jemaahnya berapa kali seminggu. Dia kata belum tentu lagi dia buat macam tu dia akan hidup lama. Sehingga doktor waktu rawat dia, Pak Haji, nak hidup sihat ke nak hidup lama? Dia tak boleh nak jawab. Saya nak hidup dan kadang saya boleh bersolat kepada Allah. Saya tak tahulah lambat cepat. Jadi kalau saya buat dialisis ini belum tentu berjaya atau tidak. Sejauh mana saya boleh hidup, solat saya terganggu. Dia korbankan dialisis. Dia tak nak buat dialisis itu sejak 5 tahun yang lepas. Tapi nampak masih okey. Tuan-tuan tengok. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, persepsi kadang-kadang kita kata apa dah sampai taksub macam itu, fanatik macam itu sampai tak nak. Tapi bukan, pendiriannya tak sama. Sehingga dia kata pada saya redha dah Ustaz Syim. Apa jadi pada saya jangan kerana saya sikap jadi saya redha. Dia kata gitu ayatnya. Itulah pendirian tuan-tuan sekalian. Sebab solat itulah antara ibadat-ibadat yang hubungan kita dengan Allah direct. Sehingga dikatakan kita bersolat tu kita sedang berinteraksi dengan Allah. Ya tak? Terus ikut ada 1-2 penceramah dia kata kalau kita nak berdialog dengan Allah baca Quran. Sebab Al-Quran itu bahasa Allah. Tapi kalau kita solat, kita baca Quran lagi dalam solat, kita berinteraksi dalam semua keadaan. Berinteraksi dalam perbuatan, dan kita berinteraksi dengan mulut kita, dan kita berinteraksi dengan hati. Kalau kita dapat menghayati benda tu begitu tuan-tuan sekalian, cukup tinggi kualiti solat kita. Dia disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia kata gini, raka'atani muqtasiratani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Allahu Akbar. 2 rakaat yang kamu lakukan dengan penuh minat, dengan penuh khusyuk. Tengah malam lagi, dia tak sebut tengah malam, tapi dia kalau kamu buat dengan penuh fikiran, dengan penuh menghayati ertinya, lebih baik lagi daripada kamu qiyamul lail semalaman tapi hati kamu kosong. Sampai macam tu sekali. Lebih baik lagi daripada kamu sembahyang semalaman dan kadang kamu tak tahu apa benda. Itu tuan-tuan, menghayati ni cukup-cukup penting. Waktu permulaan Islam, waktu solat tu difardukan, minuman arak tak dihapuskan lagi.
Belum dibankan secara total. Tapi demi untuk mencapai tujuan solat itu khusyuk kepada Allah tu, Tuhan telah turun firman, jangan kamu solat ketika kamu mabuk. Maknanya mabuk tak diharamkan lagi, tapi jangan solat bermakna mendatangi minda dalam solat itu perlu. Kalau kamu mabuk jangan solat lagi. Kalau kamu nak solat, solat dulu, lepas tu baru mabuk. Soalnya gitu, firman Tuhan. Tuan-tuan tengok surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan sekali-kali kamu menghampiri salat, malah jangan kamu salat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu betul-betul faham apa yang kamu baca dalam salat itu. Dia dah mabuk, nak faham apa benda. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita menjiwai salat itu cukup penting untuk mendapat kualiti salat. Saya ulang lagi sekali. Orang pernah tanya, kita nak dapat kualiti solat yang terbaik macam mana? Kita kena ikut syarat rukun dengan baik. Betul, saya setuju semua. Tapi di sebalik semua itu yang paling penting sekali, kita dapat menghayati, menjiwai solat itu dengan penuh dari segi makna dan konsepnya. Itu lebih penting lagi. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita cubalah buat begitu, termasuklah saya sendiri yang kita terpaksa berjuang dengan fikiran kita yang mengelamun berbagai-bagai. Sebab itu kalau kita dibuat tekanan-tekanan masalah tertentu, kita dalam keadaan hutang banyak, kita dalam keadaan serabut-serabut, semayang kita tak khusyuk, percayalah. Ya tak? Jadi kalau orang yang nak khusyuk, dia sanggup ketepikan benda itu semua. Aku nak tumpukan kepada semayang, aku tak nak ada benda-benda serabut-serabut kepala ni, aku tak nak. Ada orang yang sanggup kata gitu. Apa sebab Tuan? Aku rasa semayang aku selama ni kualiti tak elok kerana aku. Waktu semayang tu teringat utang. Waktu semayang ni teringat orang ni nak jumpa kejap lagi. Waktu semayang ni, tak jadi kalau macam ni. Sampai peringkat dia sanggup face out banyak benda tu. Demi kerana dia nak pastikan solatnya dalam keadaan kualitinya bertambah. Ada orang macam itu. Jadi terlalu banyak pengorbanan. Jadi kalau orang tanya lah, apa sebab nak kena berkorban sampai macam itu? Apa sebabnya lah? Ni kata falsafah ni. Sebabnya itu detik kita sedang berinteraksi dengan pencipta kita. Itu saat kita sedang menyembah dia. Itu saat kita sedang membuktikan kita sebagai hamba kepada dia. Tiba-tiba kita diganggu dengan utang, diganggu dengan benda lain. Maka kualiti interaksi kita dengan dia tu terjejas. Dia tu Allah. Yalah. Cuba kita fikir betul-betul. Saya pun terasa sangat benar-benar begitu. Jadi dengan sebab itu, kita cuba tingkatkan kualiti kita dengan cukup-cukup berkesan. Dan dengan salat ini tuan-tuan sekalian, waktu zaman permulaan Islam dulu, apabila para sahabat ni pergi berperang, mereka berhenti rehat. Banyak occasionnya, Nabi bila berehat tu, Nabi minta Bilal, azan, kita nak salat. Sebab kita berehat dengan salat ini. Maknanya, bagi Nabi dan para sahabat, dengan salat itu dia riliskan minda dia daripada hal-hal keduniaan ini. Dia boleh mencapai ketenangan dengan salat. Sebab itu dulu-dululah saya sendiri, saya bukan suka sangat duduk di masjid lama-lama ni. Kadang-kadang terfikir buang masa. Kadang-kadang lah. Tapi akhir-akhir ni saya menunggu antara Maghrib dengan Isya tu. Kalau tidak ada kelas pengajian lagi, saya seronok. Tenang je duduk. Menunggu waktu Isya. Tak buat apa-apa. Saya tak baca Quran, tak baca pasal dah buat di rumah banyak. Di masjid tu saya duduk dan diam, tenang je. Cuma adalah kawan-kawan yang kenal saya nak datang tanya hukum, nak tanya bincang, saya layan lah. Tapi saya sendiri, saya suka duduk dan diam. Saya pilih tempat tertentu di masjid saya tu. Tiang dia tertentu. Dan kursi yang putih yang senang kita bunjur kaki tu. Rasa, cukup seronok. Tenang. Sebab itu bagi saya, tunggu setakat setengah jam belum solat tu, setiap waktu tu cukup seronok. Tapi lepas solat, saya tak syok nak tunggu lama-lama. Jadi itu perasaan yang saya hadapi. Jadi apabila pengalaman kawan-kawan tadi, dia kata pada Bilal tadi, ya Bilal, sila azan, arihna biha. Kita nak rehat dengan kerana melalui kita semayang ni. Arihna minha. Kita nak rehat dengan semayang ini, dan kita nak berehat daripada kacau bilau dunia ni semua. Waktu solat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau orang kata nak cari ketenangan lah, kalau dia nak cari ketenangan dengan cara-cara yang macam lain, dia tak akan jumpa ketenangan yang sebenar, melainkan dengan banyak solat kepada Allah. Solat yang betul.
Tapi orang-orang yang gagal mencari keterangan itulah, dia nak cari keterangan dengan isap rokok. Kalau orang yang tak beragama nak cari keterangan dengan ambil dadah, ambil drug, ambil minum arak. Itu keterangan-keterangan palsu. Tapi keterangan yang tulen, yang orang yang macam kita ni, kita hadapkan semua kita kepada Allah dan kita dengan Allah saja. Maka sebab itu kita rasa rilis banyak berbagai-bagai tekanan yang kita hadapi. Dia 8-10 minit kan? Isyak tak? Kejap lagi. Kita nak sebut sekejap lagi. Apa rahsianya salat itu diulang-ulang 1 kali 5 waktu sampai berkali-kali. Kita akan sebut kejap lagi kalau sempat. Selepas Aisyah tu, kalau sempat sikit, sebab waktu maghrib Aisyah ni pendek sangat. Tinggal nak boleh ceramah dan 35 minit je. Sebab ini pun satu makna yang penting juga. Ada hadis Nabi menyebutkan bahawa jadi kita bagi ruang kepada azan sekejap, lepas tu kita sambung sekejap kalau boleh lah. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan sekalian ya. 5 kali 1 hari kita buat itu ada mempunyai makna tersendiri. Di samping yang pertamanya dia menyamai 50 waktu asal. Itu satu. Yang kedua segi falsafahnya, dia kata kalaulah orang tu tinggal di tepi sungai, dia mandi 5 kali sehari dengan dia mandi setiap kali tu cuci, tidak ada kekotoran apa pun di badan orang berkenaan. Percayalah. Ke sungai yang air mengalir lah. Itu contohnya. Jadi kalau setiap anggota kita dibasahi dengan air wuduk yang bersih. Sebab itu syarat air yang ambil wuduk tu ayat yang betul-betul mutlak. Tak ada bekas-bekas. Mana tak jamin kebersihan. Jadi kebersihan lahiriah pun cukup sempurna. Manakala apa yang saya telah sebut tadi, kelahiran kebersihan batiniah, hati, minda kita tuju betul-betul kepada solat, dan disertai pula dengan kebersihan lahiriah, dengan anggota-anggota solatnya dibersihkan dengan cukup padu melalui syarat-syarat yang mendalam tentang syarat airnya, cara basuhnya, begitu begini. Maka tentulah orang yang telah menjalani benda ni dengan lengkap daripada muda sampai ke tua, tak ada lagi kekotoran lahir batin, tak ada. Kekotoran batin, jiwa-jiwanya telah terdidik dengan roh solat. Mana kekotoran lahir, tubuh badannya sentiasa suci kerana kebersihan setiap anggota berkenaan. Saya nak ringkas, nak sebut satu poin penting lagi. Solat ini juga menjadi satu kekuatan kerohanian yang cukup kuat kalau kita tengok. Kalau tuan-tuan tengok, boleh tengok ayat Quran dulu 3 tempat. Yang pertamanya surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, kamu boleh minta pertolongan dengan banyak sabar dan banyak bersalat, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita nak minta pertolongan, kita minta kepada orang yang kuat, orang yang boleh bagi duit. Tapi di sini kita ambil pertolongan dengan salat. Macam mana yang kata salat tu boleh bagi pertolongan? Dia boleh menenangkan jiwa kita. Dia boleh menyebabkan kita hanya bertawakal kepada Allah, yang membuat kita hanya bergantung kepada Allah. Dan kalau kita ditimpa musibah apa-apa, kita kata ini semua dengan kehendak Allah. Tentulah pertolongan dalam bentuk macam itu menjadikan kita tenang. Dan Allah sebut pula lepas pada itu, bersabar dan salat ini satu perkara yang susah, dan Allah akan bersama dengan orang yang sabar saja. Dan ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah juga 45-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Kamu mintalah pertolongan dengan Allah dengan banyak bersabar dan banyak salat. Sesungguhnya salat itu berat melainkan pada orang khusyuk. Manakala orang yang separuh hati salat, yang tak suka salat, dia salat kerana orang lain, dia salat kerana malu, salat kerana dimarahi, maka berat pada orang yang macam itu. Sebab itu saya bagi orang duk petikai sangat nak buat 8 rakaat atau 20 rakaat bulan puasa tu, isu ini saya bangkitkan. Isu ini selalu saya bangkitkan. Berat ringan ni bukan jumlahnya, bergantung pada kita nak atau tak nak. Orang yang nak main golf pukul 12 tengah hari tak panas. Pukul 3 tengah hari tak panas. Boleh naik Gunung Kinabalu dengan mudah sebab dia nak. Tapi kalau dia tak nak, masjid depan rumah dia tak nampak pun. Jadi soalnya yang payah ni apa benda? Bukan perbuatan tu yang payah, dia hatinya yang liar. Jadi itu saya kata perbezaan dia. Minta maaf benda-benda tu begitu. Dia kata dianya berat solat ini melainkan kepada orang yang khusyuk, orang yang serius seperti saya kata tadi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum. Orang yang khusyuk ini yang mereka yakin yang mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka kelak di akhirat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Manakah bagi orang yang macam ni tak berat lagi dah solat itu.
Sebab itu masalah susah nak pergi solat, susah nak pergi masjid. Payah itu cerita-cerita sampingan yang tak boleh letak jadi alasan. Asas utamanya keinginan, kesanggupan sejauh mana. Ini berkait rapat. Jadi saya tak usah pergi jauh-jauh. Ada banyak lagi poinnya. Tapi sekadar itu, sekali lagi lah saya ulangi, doa restu tuan-tuan dan perempuan sekalian amat perlu kepada saya. Terutama saya dah mencecah 74 dalam 3-4 bulan lagi. Jadi nak pergi ke Umrah dengan perjalanan yang jauh ini, ialah mungkinlah sedikit sebanyak akan ganggu. Jadi doa restu daripada tuan-tuan sekalian. Kalau sedikit sebanyak merasai saya ni sebagai guru kepada tuan-tuan sekalian, tolonglah doakan guru kepada murid ini. Doa murid kepada gurunya amat dimakbulkan seperti doa anak kepada mak bapaknya. Jadi saya harap yang itulah. Dan ini terbukti saya telah menjalani pembedahan beberapa kali yang lepas pun saya viralkan. Saya nak operation tu saya minta doa. Nampaknya Tuhan telah tolong saya. Kebanyakan kesemuanya pembedahan itu berjalan dengan licin dan berjaya. Maafkan saya segala salah silap daripada saya, kekurangan semua daripada saya. Yang benar dan itu semua datang daripada Allah. Saya sekadar menyampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.